السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi-Nabi Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, dan Yaqub, dan keturunannya. Dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi Musa dan Isa dan sekalian Nabi-Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka. Dan kepada Allah jualah kami berserah diri, yakni Islam. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan ia pada hari akhirat dari orang-orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada sesuatu kaum yang kufur ingkar sesudah mereka beriman? Dan juga sesudah mereka menyaksikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad itu adalah benar. Dan telah datang pula kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayahnya kepada kaum yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah bahawa mereka ditimpa laknat Allah dan malaikatnya, serta sekalian orang-orang yang beriman. Mereka kekal di dalamnya, dan tidak diringankan azab seksa daripada mereka. Dan mereka pula tidak diberikan tempoh atau perhatian. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah ingkar itu, serta memperbaiki keburukan mereka. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sesudah mereka beriman, kemudian mereka bertambah kufur lagi, tidak sekali-kali akan diterima taubat mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, lalu mati sedang mereka tetap kafir, maka tidak sekali-kali akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun ia menebus dirinya dengan emas yang sebanyak itu. Mereka itu akan mendapat azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan mereka pula tidak akan beroleh seorang penolong pun. Masih lagi kita berada dalam surah Ali Imran. Bermula daripada ayat 84 sehinggalah ayat 91. Sekaligus penamat kepada juzuk yang ketiga. Kita berada dalam surah yang ketiga, juzuk yang ketiga. Iaitu ayat-ayat yang terakhir dalam juzuk yang ketiga, yang kita insya-Allah Ta'ala akan cuba fahamkan atau tafsirkan berdasarkan apa yang telah disebut oleh para alim ulama
Yang ini bermula daripada ayat 84 sehinggalah 91. Bila Allah menyatakan, Qul amanna billah, katakanlah wahai Muhammad, kami beriman dengan Allah. Wa ma unzila alaina, dan wahyu yang telah diturunkan ke atas kami. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang telah diturunkan wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Allah Ismail, dan Nabi Allah Ishaq, dan Nabi Allah Yaqub, dan seluruh keturunannya yang terdiri daripada Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Dan apa yang telah diturunkan kepada Musa dan Isa. Dan seluruh Nabi-Nabi yang datang daripada Tuhan mereka. La nufarriq, kami tidak akan membeza-bezakan, membanding-bandingkan, memilih-milih baina ahadin minhum, salah seorang daripada mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami sebenar-benar Islam, tunduk patuh kepada Allah. Setelah kita terangkan semalam bahawa seluruh para Nabi telah diambil ikrar dan perjanjian untuk beriman, membenarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruhnya memperakui akan penyudah atau kesudahan pengakhiran khatam nubuwah, penutup kepada sekalian para Nabi. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang asas yang utama, yang para Nabi ini semua beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Supaya tidak ada apa yang kita sebut dolak dalih umat masing-masing. Kerana semua para Nabi ialah Islam dan mengikut wahyu Allah, mengikut perintah Allah. Sebagaimana para Nabi mengikut wahyu Allah, perintah Allah, demikian juga para pengikutnya tidak terkecuali. Bahkan mereka dikira Islam dengan mengikut para Nabinya. Dan Nabi-Nabi ini menyatakan tentang ada ataupun pengakhiran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah memerintahkan orang beriman sebagai satu prinsip yang penting bahawa orang-orang yang beriman dengan semua para Nabi. Ia berbeza dengan Yahudi yang membezakan Nabi, Kristian yang membezakan Nabi, atau setengah-setengah umat yang lain yang membeza-bezakan Nabi. Islam datang untuk membenarkan semua para Nabi. Sebagaimana semua para Nabi membenarkan Nabi Muhammad SAW. Maka di antara keimanan kita ialah beriman kepada Rasul-Rasul. Dan beriman dengan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasul-Rasul. Ada dua benda. Pertama, beriman pada Rasul. Yang kedua, beriman dengan wahyu yang diturunkan. Ini mabda' perintah agama Allah Ta'ala. Dan inilah mabda' yang asas kepada Islam. Islam datang dengan wahyu. Dan yang kedua, Islam datang dengan Rasul yang diwahyukan. Dan Rasul ini di kalangan manusia yang menyampaikan wahyu. Maka orang beriman dengan semua Nabi-Nabi dan Rasul. Sama ada Nabi Muhammad SAW yang berada pada zaman mereka. Bukan Nabi-Nabi sebelum ini, semenjak Nabi Adam AS. Maka Allah Ta'ala menyebut satu persatu. Ibrahim, Ismail, Ishaq. Kenapa tak dimulakan dengan Adam? Kerana zaman Adam tidak ada konflik agama. Cuma kedengkian yang membabitkan anak beranak. Kenapa tak disebut zaman Nabi Nuh AS? Kan Nuh juga, walaupun zaman Nabi Nuh berlaku penolakan dan berlaku penyelewengan pertama agama, namun sesudah Nabi Nuh AS diberikan kemenangan oleh Allah dengan banjir yang besar, tidak ada lagi yang kufur. Bermula kekufuran yang sebenar ini pada zaman Nabi Ibrahim. Bila agama berhala menjadi agama negara, maka Ibrahim bangkit sebagai seorang rasul, seorang nabi, bukan sebagai seorang manusia, individu bersendirian menentang Namrus. Maka disebut tentang iman pada Ibrahim. Dan semua pendokong ahli kitab, Kristian dan Yahudi, mengetahui konflik yang berlaku antara Nabi Allah Ibrahim dengan penyembah berhala. Ia berbeza dengan Nabi Nuh kerana seluruh kaum Nabi Nuh dibinasakan Allah. Maka yang tinggal cuma orang beriman. Adapun pada zaman Nabi Ibrahim, kelompok ini terus wujud. Walaupun Allah binasakan Namrus, pemerintah Babylon, tetapi kekufuran itu wujud. Untuk diperjuangkan oleh keturunannya, anak beranaknya, dan bahkan Rasul-Rasul yang datang selepas itu. Kerana itu kita lihat Nabi Lut berdakwah kepada kota Sadum.
Dan Nabi Ismail pada kaumnya di Mekah, Arab. Dan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub kepada kaum Bani Israel. Kemudian disebut tentang Ismail yang merupakan disebut Abul Arab, bapa kepada sekalian keturunan Arab. Kan daripada Nabi Ismail lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengetahui bahawa penutup kepada Nabi itu berasal daripada keturunan Ibrahim, keturunan Ismail. Kemudian diikuti dengan Ishaq. Ya, Ishaq alaihissalam yang merupakan anak yang kedua Nabi Ibrahim. Kerana ia asas kepada keyakinan ahli kitab. Asasnya bermula daripada Ishaq, anak Ibrahim. Kerana itu ialah zuriat paling dekat dengan Ibrahim. Diikuti dengan Nabi Yaqub yang merupakan Bani Israel. Bermula anak-anak Nabi Yaqub. Kemudian asbab. Asbab ialah semua anak-anak Nabi Allah Yaqub, termasuklah Nabi Yusuf AS. Termasuklah Nabi Ayub daripada keturunannya. Ini panggil asbab. Cucu-cucu yang berpegang teguh dengan agama Nabi Allah Yaqub AS. Nabi Yaqub sebelum beliau meninggal, baginda meninggal, beliau mewasiatkan kepada anak-anaknya, cucu-cucu cicitnya berpegang dengan Islam dan menyembah Allah yang satu. Maka ini dikenal sebagai asbab. Keturunan yang berpegang teguh. Kemudian Allah Ta'ala menyebut Musa yang bermula kebanggaan Bani Israel. Kerana Musa menyelamatkan mereka daripada penindasan Fir'aun dan kekejamannya. Dan Musa membawa, menunjukkan berbagai mukjizat-mukjizat yang menjadi kebanggaan mereka. Dan diikuti Isa yang menjadi pecahan sebahagian ahli kitab, yakni orang Kristian. Kemudian wan nabiyyuna min rabbihim, dan nabi-nabi yang menjadi susu galuh Nabi Musa, iaitu Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Ilyas, Nabi Allah Ilyasa, Nabi Allah Zulkifli, Yahya, Zakaria. Maka ini nabiyyun, semua nabi-nabi. Min rabbihim, semua nabi-nabi ini datang dari Allah. Sebab itu kita sebut semalam, semua nabi-nabi ini bawa Islam. Semua. Kita tak kata Nabi Muhammad SAW pembawa Islam. Nabi menyempurnakan Islam. Tetapi nabi-nabi lain semenjak Adam membawa Islam. Apa itu Islam? Menyembah Allah yang satu. Tunduk kepada perintah Allah dan wahyu. Menolak hawa nafsu dan segala perkara yang bercanggah dengannya. Kemudian Allah berfirman, La nufarriqu baina ahadin minhum. Baik, ini jelas akidah orang Islam. Bahawa kita tidak membezakan mana-mana Nabi. Sebab itu kata Nabi SAW, La tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan kamu cuba membandingkan aku dengan Yunus bin Matta. Yunus bin Matta, yang Nabi Allah Yunus, daripada kawasan Iraq, namanya Tinawi. Yang mana mengajak kaumnya beriman, tapi kaumnya menolak, ingkar. So, Nabi Yunus AS meninggalkan kaumnya sebelum Allah perintahkan. Sehingga Allah Ta'ala menegur, menghukumnya dengan ditelan oleh ikan besar dalam beberapa hari. Kemudian dimuntahkan kembali untuk kembali kepada kaumnya. Kerana kaumnya sudah bersedia beriman. Arti di kalangan para Nabi, Nabi Yunus ternyata tidak sekuat Nabi-Nabi lain. Nabi-Nabi lain itu struggle menghadapi sampai ke akhirnya. Nabi Yunus AS juga dia kuat, tapi nak dibandingkan. Namun, Rasulullah melarang meletakkan perbandingan itu. Jangan. Cukup cerita sebagai pengajaran, bukan cerita untuk merendahkan. Dan ini kita kena faham, mana-mana cerita para Nabi yang menunjukkan kesalahan kesilapan mereka. Yang pertama kita kata para Nabi tak buat dosa. Maka kita tak boleh cerita kesilapan kesalahan mereka dengan maksud menghina. Perbuatan menceritakan kisah kesilapan para Nabi dengan tujuan menghina boleh membatalkan iman. Tapi kita menceritakannya sebagai pengajaran. Pengajaran yang perlu kita ambil. Maka kata Nabi SAW, jangan bezakan aku dengan Nabi Yunus bin Matta. Kerana kita dah sebut tadi, siapa yang membezakan Nabi? Nabi lalu dalam dirinya ada sedikit nilai penghinaan, dia boleh murtad. Keluar dari Islam. Kerana akidah kita jelas, kita tidak membezakan semua para Nabi. Satu. Yang kedua, tak menghina para Nabi. Beriman dengan semuanya. Dan memuliakan semuanya. Kalau orang tu Islam, walau baik Islam, seorang Nabi je dia tak percaya, terkeluar daripada Islam. Walaupun dia sayang Nabi Muhammad, sayang melampau-lampau, tapi seorang Nabi dia tak terima. Habis. Kerana Rasulullah membawa wajib beriman kepada semua para Nabi.
tanpa membeza-bezakan. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepada Allah kami Islam. Menunjukkan orang Islam tidak menyembah Nabi. Orang Islam menyembah Allah. Semalam kita dah baca hadis. Bila seorang sahabat kata, ya Rasulullah, kami jumpa sama-sama, kami beri salam. Boleh tak kalau kami jumpa Tuan, kami sujud? Supaya beza. Nabi kata tak boleh. La yang bagi li ahadin an yasjuda li ahadin. Tak boleh seorang sujud kepada sesiapa pun. Kerana setiap orang kena sujud pada Allah. Tak boleh sujud pada Nabi. Nabi pembawa risalah. Kerana itu orang Islam jelas. Kedudukan para Nabi ialah Nabi. Kerana itu bila wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, orang Islam tetap meneruskan perjuangan Nabi. Dan tak ada seorang pun yang sembah Nabi. Cuma mengikut sunnah Nabi dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan rasul yang datang dan pergi, yang mati, wafat. Kemudian Allah menyebut, wa man yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari selain Islam sebagai cara hidup, falan yuqbala min, Allah Taala tidak terima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka akhirat kelak dia berada di kalangan orang yang rugi. Menyebut tentang siapa yang mencari selain daripada Islam. Kita tahu Islam ialah agama tauhid. Itulah Islam semenjak Nabi Adam diutuskan. Dan tauhid ini, akidah ini tidak pernah berubah sampailah Nabi Muhammad SAW. Sehingga berlaku penyelewengan Yahudi, penyelewengan Kristian, penyelewengan manusia. Yang mula menyembah selain daripada Allah. Dan sebahagian mereka mendakwa Nabi yang suruh sembah kami. Maka Allah Ta'ala telah menyebut, kita dah baca semalam, bahawa para Nabi yang memang dipilih oleh Allah manusia terbaik tidak mungkin menyuruh begitu. Bahkan para Nabi berkata, kunu rabbaniyin. Jadilah orang yang menyembah Allah. Dengan kitab yang diturunkan, dengan wahyu yang telah diajar. Maka jelas, para Nabi tak pernah ada seorang pun suruh sembah. Sebab itu bila dalam debat Islam Kristian, para pengkaji agama di kalangan orang Islam mencabar orang Kristian sebut di dalam kitab Injil bahawa Nabi Isa berkata, saya Tuhan, worship me, sembah saya. Ada tak nas itu? Tidak ada. Walaupun mereka cuma mendakwa berkata Isa anak Tuhan, menyembah Nabi Isa, ada tak nas single statement yang kata Nabi Isa kata, aku Tuhan, sembah aku? Atau Musa berkata, atau Uzair berkata, atau mana-mana Nabi? Tidak ada. Maha suci Allah. Walaupun mereka ubah Taurat Injil, bab tu mereka tak berani ubah. Mereka ubah Taurat Injil ni tuan-tuan dahulunya ya. Tetapi antara benda yang mereka tak boleh ubah, dan ini antara kita katakan apa yang Allah pelihara. Tuduhan. Ya, Nabi-Nabi ini pun dituduh, difitnah. Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah, boleh tak engkau hentikan fitnah mereka padaku? Lalu kata Allah, wahai Musa, aku pun membiarkan mereka fitnah pada aku. Takkan aku nak sekat kamu difitnah. Aku pun orang kata ada anak lah, ada bini lah. Aku biarkan mereka. Sebagai satu ujian. Namun di sebalik, manusia ni boleh mengubah wahyu Allah. Tapi ada benda mereka tak mungkin fikir nak ubah. Antaranya saya katakan, mereka tak ubah pun yang berkata Nabi Isa berkata, aku Tuhan. Sembahlah aku. Tidak ada. Dan apa versi yang mereka telah ubah Taurat, Injil, mereka tak kata begitu. Jadi di situ kesempadan Allah jaga. Sebab itu sampai hari ini tidak ada satu dakwaan yang boleh mereka berkata Nabi-Nabi itu yang menyembah, yang menyuruh disembah. Kerana itu Islam ialah agama yang fitrah. Yang dibawa oleh semenjak, kalau kita sebut daripada ayat ini, daripada Ibrahim sampai sekarang. Apa dia? Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Semua anak dilahirkan fitrah suci. Semuanya menyembah Allah yang esa, yang satu, dan fitrah itu ada pada diri manusia. Sebab itu agama fitrah sifatnya akan berkembang. Akan berkembang. Dia tidak akan mundur. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, kaifa yahdillahu qauman kafaru. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir? Ba'da imanihim, sesudah mereka beriman. Wa syahidu, dan menyaksikan anna rasul haq, bahawa Nabi itu sebenar-benar Rasul. Waja'ahul bayinat, dan telah datang keterangan-keterangan dalam Taurat dan Injil. Bukti-bukti mukjizat dan wahyu. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Manusia ni tuan-tuan asalnya ada panduan. Kemudian mereka
tersesat seketika. Kerana ego, kerana syaitan. Tetapi bila dibuktikan pula, maka di situlah akan terbahagi manusia kepada 3 kelompok. Yang akan beriman, yang engkar kufur, dan yang engkar kufur serta mati dalam kufur. Kerana itu Allah Ta'ala sebut, Ulaika jazauhum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Bagi mereka itu balasan ke atas mereka laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu, tak akan diringankan. Anhumul azab, akan azab. Walahum yunzarun, mereka tidak akan diberi rehat, diberi tempoh, diringankan. Illa alladhina tabu, melainkan yang bertaubat. Min ba'di dhalik, selepas itu. Wa aslahu, dan memperbaiki diri. Fa inna allaha ghafurur rahim, Allah itu pengampun dan penyayang. Kisah ayat ini tuan-tuan sekalian, bila seorang lelaki di kalangan Ansar Islam, kemudian dia murtad. Kemudian dia menyesat. Lalu kaumnya membawa kepadanya, memperdengarkan kepadanya ayat Quran ini yang sampai pada ayat illal ladzina tabu min ba'di dzalik, melainkan orang bertaubat. Kalau seorang tu murtad dan dikembali nak taubat, maka Allah pengampun dan penyayang, maka orang Ansar ini kembali memeluk Islam. Tetapi Allah sebut selepas itu, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir ba'da imanihim, selepas mereka beriman pada Musa, summazdadu kufra, kemudian mereka kembali kufur pada Isa dan kufur pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbala taubatuhum, sesekali Allah tak akan menerima taubat mereka, wa ulaika humud dhalun, dan mereka lah orang-orang yang sesat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, wa matu, dan mereka mati, wa hum kuffar, dalam keadaan kafir, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima apapun tebusan mereka. Walaupun penuh langit dan bumi ini dengan emas, walau yuftadabi, kalau mereka cuba tebus kembali kesilapan mereka. Ulaika lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih, wa ma lahum min nasirin, mereka tidak akan ada pembantu dan penolong. Ayat ini menyebut tentang manusia ini, kelompok orang kafir ini ada 3. Kelompok pertama yang bertaubat dengan taubat sebenar. Ya benar dia kufur, lepas tu dia taubat. Sama ada dia mula-mula Islam kemudian kufur, atau dia kufur terus menentang Nabi SAW sehingga dia Islam kembali dan bertaubat, memperbenarkan, memperbarui taubatnya, maka orang ni selamat. 1. Kelompok kedua, alladzina tabu taubatan ghairu sahihah, itu mereka yang taubat tapi taubat main-main. Mereka tidak taubat dengan taubat yang sebenar. Ini yang dimaksudkan oleh Allah, lan tuqbala taubatuhum, Tuhan tidak akan menerima taubat mereka. Sesekali mereka kata Nabi Muhammad benar, sesekali cerita lain pula. Sekali rasa nak insaf, sekali lain pula. Orang ni yang berada dalam keadaan muzabzab, yakni ragu-ragu. Sehingga mereka tidak bertaubat dengan sebenar, tidak berubah dengan sebenar, maka mereka juga sama. Yakni dibinasakan Allah. Kelompok ketiga, alladzina lam yatubu aslan wa matu 'ala kufr. Orang yang tak pernah taubat dan memang terus engkar kufur selama-lamanya. Maka mereka ini yang disebut oleh Allah, wa matu wa hum kuffar, mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang, selepas saya katakan semalam kita beritahu, semua Nabi-Nabi memperakui kerasulan Nabi Muhammad. Kemudian sebagai satu asas penting juga dalam akidah, bahawa semua orang beriman dengan semua para Nabi. Kemudian Allah menceritakan kelompok manusia yang berhadapan dengan Nabi-Nabi mereka ini. Ada kelompok yang menerima kebenaran tersebut, walaupun mereka pernah tersilap dan tersalah, tapi mereka taubat. Ada kelompok yang ragu-ragu, yang sekejap nak baik, sekejap berada dalam kekufuran, mereka juga akan dibinasakan Allah. Dan kelompok ketiga mati dalam keadaan begitu. Ya, ada kelompok tuan-tuan sekalian mengakui Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Maka mereka berpesan pada orang Islam, ikutlah Muhammad, dia betul. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kamu suruh mereka buat baik, kamu lupa diri kamu, walau kamulah yang tahu tentang isi kandungan kitab. Ayat itu bila sebahagian ahli kitab berkata, ikutlah Muhammad, dia betul. Dia memang Nabi, dia memang Rasul. Habis kamu kenapa tak ikut? Mereka diam. Kerana mereka menjaga kepentingan kaum.
kepentingan diri, pangkat, jawatan. Orang ini tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dorongan-dorongan lain yang menyebabkan mereka kekal dalam kekufuran. Ini yang berlaku kepada Abu Lahab. Tahu Islam benar. Tapi kerana pangkat, jawatan. Ya, ada golongan yang membenci dan menentang seperti Yahudi. Mereka lah yang mempromosikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah Nabi lahir, sesudah Nabi berdakwah, Nabi berhijrah. Mereka menolak dengan sekuat-kuatnya. Kerana dengki, hasad dengki. Bukan kerana tak dapat kebenaran. Kerana hasad dengki, mereka tahu ini Nabi. Bahkan mereka berkata, hati-hati dia memang Nabi. Jangan sampai dia doa ke atas kita. Akhirnya Allah kata, ke atas kamu laknat Allah. Rasulnya, malaikatnya dan orang beriman semua. Kerana itu Yahudi kekal bangsa yang dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Hari ini tuan-tuan bila orang Islam berperang dengan bangsa Yahudi, mereka berperang dengan bangsa yang dilaknat oleh Allah. Bangsa yang dilaknat oleh Allah walaupun zahir nampak kuat, mereka sentiasa dalam ketakutan. Mereka tidak mampu menghabiskan orang Islam. Walaupun kita tengok orang Islam di Palestin tak ramai, mereka tak boleh hapuskan. Sampai bila-bila. Dan Allah menjanjikan bahawa kelompok itu akan terus kekal hatta ya'ti amrullah. Sehingga datang perintah Allah, datang ayat-ayat Allah, yang datangnya Mahdi, turunnya Nabi Isa untuk mencapai kemenangan sebenar. Ya, ada orang kata Hamas perang bukan boleh menang pun. Betul, mereka tak boleh menang, tapi mereka tak kalah. Kalaupun mereka tak boleh menang, betul, kita tak nafikan mereka tak boleh menang untuk tempoh ini. Tetapi mereka tidak pernah kalah. Mereka terus berlawan dan berlawan. Tetapi kita kena bezakan orang yang kalah dengan orang yang terus berlawan. Macam kalau kita tengok orang yang tinju. Memang dia selalu kena pukul-pukul, tapi dia tak rebah dan tak jatuh. Dan raung itu masih berjalan. Barangkali yang memukulnya akan penat. Dan yang dipukul akan semangat. Itu yang berlaku kepada umat Islam. Ini memang kita tengok. Ada orang-orang yang tidak mengkaji sejarah berkata, buat apa nak perang? Baik, orang Palestin keluarlah duduk negara lain. Dia duduklah kat Malaysia ke, Malaysia pun boleh siapkan tempat orang Palestin. Kerana mereka tak faham kenapa mereka pertahankan Baitul Maqdis. Kenapa mereka lawan Yahudi. Mereka tak faham. Mereka cuma ingat, oh ini masalah negara. Ia bukan urusan negara. Masalah agama. Dan masalah menjaga tempat suci Baitul Maqdis. Kerana kalau Baitul Maqdis jatuh, ia ujian pada orang Islam, seluruh masjid lain jatuh. Kalau Baitul Maqdis jatuh, tuan-tuan sekalian, maka Masjid Haram akan jatuh dan Masjid Nabawi juga akan jatuh. Baitul Maqdis ialah pagar kepada kesatuan umat Islam, kekuatan umat Islam, semangat orang Islam. Selagi mana umat Islam bertahan di Baitul Maqdis, berjuang berada di sana, selagi itulah semua tempat Islam yang selamat. Kerana musuh akan sibuk di Baitul Maqdis dahulu. Mereka tak fikir untuk masjid yang lain. Tapi bila untuk Baitul Maqdis, maka habis. Itu orang Islam pun tahu, ini bukan isu Filistin. Ini isu umat Islam. Ini isu kepada survivor tamadun Islam seluruhnya. Bukan survivor umat Islam seluruhnya. Kerana itu kita lihat datang Mahdi, Baitul Maqdis. Datang Nabi Isa, Baitul Maqdis. Bukan sebelum itu, Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Kenapa tak pergi tempat lain? Konflik tetap di Baitul Maqdis. Bahkan para penganalisis perang berkata, siapa ingin melihat siapa yang kuat, maka lihat siapa yang pegang Baitul Maqdis. Atas dunia ni tuan-tuan, kita nak tengok kuat, siapa kuat? Lihat siapa yang pegang Baitul Maqdis. Kemudian nak tengok siapa pesaing yang kuat, siapa yang sedang berjuang pertahankan Baitul Maqdis. Maka itulah sunnatullah yang Allah tunjukkan sebagai ujian pada kita. Kalau orang Islam sedar, maka dia tahu kenapa perjuangan itu berlaku. Kalau tak sedar, maka dia akan berfikir cara mudah, pindahlah tempat lain. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, ahli kitab yang ingkar dan kufur, mereka ini dilaknat oleh Allah, Rasulnya, malaikat, sekalian manusia. Kerana itu satu-satunya bangsa yang akan hilang atas dunia ini ialah bangsa Yahudi. Suatu hari nanti. Bangsa lain tak hilang, bangsa Yahudi akan hilang. Disaksikan oleh dunia seluruhnya. Bahkan dunia bersetuju bangsa ini akan hilang. Sebalik dia gah sekarang, dia akan hilang satu hari nanti. Ini janji Allah dan janji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.